Di sini malam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih lagi meneruskannya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Allah tidak berhajat agar dia meninggalkan makanan dan minuman. Tuhan tak berhajat mu tak makan tak minum. Pergi makan lebih baik. Sebab walaupun tak makan yang halal, yang haram kamu gomo di bulan Ramadan. Tinggi tak tinggi dia punya cara tarbiyah didikan sangat tinggi. Allah nak didik kita. Kamu yang halal boleh berhenti makan, yang haram teruskan. Subhanallah. Bercanggah tak bercanggah dengan hikmah puasa? Bercanggah. Maka di situ duduknya kita hari ini. Tuan-tuan kena ingat, dalam bulan Ramadan apa yang berlaku pun jangan buat benda-benda yang mungkar. Jangan lagi buat perkara-perkara yang boleh membuat pada maksiat. Yang keenam disebut di sini iaitulah doa, zikir dan istighfar. Habis kita dalam risalah yang pertama, kita balik semula kepada risalah yang awal tadi, iaitulah tentang hukum puasa. Sebelum kita pergi pada hukum, ada dalam kata ni sunat-sunat. Itu perkara sunat di bulan Ramadan. Saya kata tadi kan perbezaan di antara Ramadan dengan puasa. Yang ni tentang puasa dulu. Kita ambil yang sunat. Saya takut terlepas masa nanti. Sunat-sunat ketika orang berpuasa itu apa dia? Yang pertama sekali bersahur. Kalau tak ada nak kertas ni kena tulis. Bersahur, Nabi kata apa dia? Tasahharu. Bersahurlah kamu kerana sahur ini berkat. Sahur berkat. Apa tak berkatnya tuan-tuan? Sepanjang hidup kita jarang kita boleh bangun tahajud pada waktu malam. Jarang tak jarang? Jarang. Kecuali musim-musim tertentu. Ada juga musim tertentu orang kata dia mampu bangun pukul 2 boleh bangun, pukul 3 boleh bangun. Musim apa? Tanya kat mana-mana pun muttafaqun alaih. Inilah jawapan yang tepat sekali. Allah muttafaqun alaih. Dia boleh jawab sama je jawapan. Subhanallah. Jadi saya bimbang, takut tengok mereka bawa senarai dalam kubur nanti. Senarai qiyamul lail tak ada. Siap senarai bangun malam ada. Jadi bulan Ramadan ini peluang yang paling besar untuk kita bangun, melatihkan diri sebulan bangun awal. Bangun awal pun jangan untuk sahur saja. Paling tidak 2 rakaat salat tahajud. Kalau yang mampu awal lagi, simpan witir kita untuk akhir malam. Kalau dah witir dengan imam tadi, waktu tarawih, tak payah witir di akhir. Sebab Nabi SAW beritahu, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali satu malam. Ingat orang yang salat tarawih dengan imam dia sudah dengan witir, maka dia berhenti. Sekiranya masjid kita ni akan mengadakan salat qiyamul lail di 10 malam terakhir, setengah masjid ada, sini ada. Maka saya syorkan supaya witir ditangguhkan ke akhir malam. Imam beritahu awal-awal, tuan-tuan, makmum semua, witir kami tak buat sekarang, insya-Allah kita buat pada pukul 4 pagi. Setakat yang saya tengok, pemerhatian saya, masjid yang mengisytiharkan witir di akhir malam, orang datang ramai di akhir malam. Sebab dia kata dia belum sudah tarawih tadi. Psikologi. Orang datang akhir malam sebab dia kata dia, aku belum siap ni. Kena bangun awal malam ni kita sebab nak siapkan witir dengan imam. Apalagi kalau doa imam tu doa kunutnya, doa yang memberi kesan yang baik. Dan jangan lupa dalam kunut doakan kepada sahabat-sahabat kita di Syria yang telah dibunuh oleh kumpulan Syiah Rafidah yang begitu mengganas sekarang. Jangan lupa sahabat-sahabat di sana. Masukkan. Jangan sampai innakan takut senyap dah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwal muslimin fi Suria, fil Iraq, di Palestin, sebut nama-nama. Kerana malam yang sangat mustajab doa, ketika itulah kita hantar post doa kita kepada Allah, minta bagi selamat. Dah lah duit tak pergi, jihad pun tak pergi, doa pun tak hantar juga, lemah sangat iman kita. Ini. Jadi sahur ini berkat, kerana inilah waktu, satu-satu waktu peluang untuk kita bangun. Hari lain payah nak bangun, tapi dengan sebab nak combine dengan makan, boleh bangun tak? Boleh bangun. Jangan bangun tengok marah dengan bini pula. Tak siap-siap lagi. Jangan, lagi tak siap lagi bagus. Panjangkan sikit tahajud. Ini waktu makan lambat siap tak bangun. Waktu kamu nak suruh bangun tak bangun juga. Jadi isteri kejut awal sikit. Jadi insya-Allah tahun ni banyak perubahan insya-Allah. Peluang nak gila. 30 malam kita bangun awal, bangun tahajud.
Tak kalah lepas hari raya merdeka tak ada tahajud. Tunggu tahajud perdana pula baru adanya, ya. Ini dia panggil camp motivasi. Saya kadang-kadang terkejut dengan jemaah haji. Dia duduk Madinah, tabung haji bagi duduk 8 hari Madinah. Apa sebab 8 hari? Nak suruh cukup 40 waktu. Saya tak nak kira di sini tentang hadis tu. Ada hadis lemah. Tapi naknya 40 waktu. Cukup 40, dia jumpa saya. Bukan jemaah saya ni, jemaah lain, tapi jumpa saya. Contohnya, dia kata, Ustaz, saya gembira, alhamdulillah. Apa sebab? Cukup dah 40 waktu tadi, zuhur tadi. Jadi insya-Allah asar ni nak solat di bilik. Allahu Akbar. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata, kenapa Ustaz? Awak gagal di siang hari. Kenapa? Sepatutnya bila cukup 40, zuhur tadi pergi pukul setengah jam, asar ni 1 jam belum zuhur, belum asar nak pergi. Sebab terlalu yakin kejayaan telah masuk camp motivasi menguruskan diri untuk salat Jumaat. Ini tidak. Asar ni insya-Allah di bilik. Apa makna? Adakah dalam Islam ni bilangan 1, 2, 3, 4 lah. Bilangan yang diletak itu semata-mata untuk latihan. Sebulan kamu bangun sahur, takkanlah lepas pada ni tak ada tahajud. Kuat tak kuat? InsyaAllah tuan-tuan boleh ambil. Jadi doa, kemudian sahur ini juga termasuk di dalam perbezaan di antara kita dengan salat, dengan puasa orang Yahudi. Yahudi tak ada, dia tak sahur. Nabi kata bangun sahur, kamu bezakan kamu dengan Yahudi. Nabi SAW kalau bak Yahudi tak mau sekali dia. Kita dalam bak Yahudi semangat sungguh. Saya tak tahulah hari Jumaat apa ni khutbah kita sini tentang rokok. Rokok. Kita tak ingat dah khutbah. Ini masalah orang kita, dia tak ingat. Saya solat di masjid sana. Khutbah Selangor ni isap rokok, tentang rokok. Cantik tu khutbah. Kalau boleh dilekatkan di dinding. Tag khutbah tu ambil di papan kenyataan. Sebab dia senaraikan di situ syarikat-syarikat Yahudi yang terlibat dengan rokok. Oh, cantik. Jarang saya puji khutbah ni. Tapi hak ni saya puji. Terutama khutbah yang sebut tentang hadis-hadis palsu tentang Nisfu Syaban. Allah. Khutbah rasmi dibaca atas mimbar tapi bawa hadis-hadis yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesian pada pendengar. Baik. Kita pergi pula di antara sunnah yang kedua, iaitu sunat segera berbuka puasa. Jadi berbuka puasa nak segera, tuan-tuan kena ingat. Saya nak mengajar fiqh mazhab Syafi'i kat sini. Dalam mazhab Syafi'i yang baru, yang qadim, yang baru, Imam Syafi'i kata salat maghrib ni pendek. Sekadar 5 rakaat atau 7 rakaat saja. Mana ada maghrib 7 rakaat? Ada. Sekadar azan, tengok waktu maghrib mazhab Syafi'i yang jadi. Azan, ambil wudu, pakai baju, solat 2 rakaat belum? 2. 3 maghrib, 5, 2 rakaat selepas 7. Habis dah maghrib. Tapi mazhab Syafi'i dia tak ambil yang baru. Dia ambil pandangan Imam Syafi'i yang lama yang mengatakan maghrib sampai ke isyak. Jadi kerana itulah sangat-sangat penting jaga waktu maghrib. Kita bimbang nak ambil sunnah buka puasa tapi makan sampai dekat dengan isyak. Jadi wanita muslimah yang jadi mangsa. Saya sangat prihatin dengan golongan muslimah. Jadi muslimah kalau ambil orang buka puasa, suruh makan. Ni tamar, ni apa siap kalau saya dah hidang, jangan panggil saya. Orang azan makan tamar, minum air terus solat maghrib. Kalau tidak dia jamak takhir dengan tarawih. Mandi, dah sembahyang maghrib, sudah sembahyang maghrib tu pakai baju terus pergi masjid Malaysia dengan tarawih sekali. Berat. Ini masalah. Saya terima pandangan yang kedua kata maghrib tu habis isya. Tapi nak cerita pada tuan-tuan, Imam Syafi'i pandangan dia yang baru, maghrib sekadar 7 rakaat. Waktu dia. Jadi pendek. Jadi kalau kita boleh buat yang ni baik. Jadi jangan lupa doa sebelum buka puasa. Sebab apa? Waktu nak buka puasa itu waktu yang mustajab doa. Waktu mustajab doa ketika nak buka puasa. Jadi baca tak baca kita doa, kada sibuk dengan ini tak cukup lagi, ni tak cukup lagi dah. Banyak benda yang tak cukup lagi. Baca doa. Khusus doa untuk kita. Doa untuk anak-anak. Doa untuk mak ayah dekat nak buka puasa. Waktu itulah waktu kemuncak. Kata satu riwayat hadis, hina yuftir. Doa mustajab ni ketika berbuka puasa. Jangan orang azan baru nak doa dah. Belum tu. Ya Allah, apa letak air kat depan siap-siap, tamar 3 biji, air cukup dah memadai.
Tak usah duk fikir, oi, nasi saya belum ada lagi. Jangan duk fikir, doa dulu. Habis doa, orang azan baca doa ni. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang disebut oleh para ulama di antara hadis yang sahih. Kemudian berbuka puasa dengan tamar. Kalau boleh rutab yang tu, yang tangkai tu, yang masak separuh masak tu, itu yang afdal. Kalau tak ada, ambil tamar tak apa. Cuma rutab pun kalau boleh cari yang baik-baik lah, yang ahli sunnah punya. Rutab pun ada sunnah juga. Yang mari daripada Madinah, mari daripada negara lain. Dia kata yang mari daripada Iran pun tak apa dia. Rutab dia tak ada mazhab. Cuma kalau boleh bezakan sikit lah. Jadi kalau tak ada rutab, tamar. Kalau tak ada tamar, air. Itu dalam hadis. Dia tak sebut apa ni, kuih apa yang bulat, yang orang buka puasa. Kuih apa? Tak tahu dah. Kalau Kelantan dia panggil ondel-ondel. Di sini apa nama dia? Buah Melaka. Kenapa yang Melaka yang ada buah? Selangor tak ada buah. Tak masuk dalam tu. Dia nak benda ni. Tak apa. Ambil air, makan benda manis sikit. Saya tak nak cerita hari ni dari sudut sains. Tuan-tuan ramai doktor kat sini. Ahli sains kata tamar ni benda manis. Kita kehilangan gula satu hari. Masuk tamar dalam masa 2 minit atau 5 minit, gula pulih balik. Kita sihat waktu nak tarawih, sihat. Tapi kalau makan benda lain, waktu nak tarawih, waktu tu dah diproses. Ulah sana, ulah sini, di blender sini, nak ambil zat ini, nak hantar balik tubuh kita, akhirnya kita mengantuk tengah tarawih. Oh, dia kata saya makan tamar mengantuk juga. Makan tamar, lepas tu makan nasi banyak, jadi mengantuk juga. Makan sikit-sikit, jangan makan banyak sangat. Allahu akbar, banyak. Sunnah Nabi ni tak ada yang dari sudut sains pun hebat, dari sudut kesihatan pun hebat, dari sudut sunnah apa lagi nak cerita. Tadi kita dah jamu orang buka puasa, selesai ada masalah. Jadi itulah di antara ibadat-ibadat kita dalam bulan Ramadan yang kita nak. Kemudian kita berpindah pula kepada kertas kita yang pertama tadi, iaitu tentang hukum puasa. Banyak kesedekah kita sebut tadi, beri makan orang miskin, jamuan buka puasa. Lailatul Qadar ini saya ingat banyak lagi tazkirah yang akan disebut nanti oleh penceramah-penceramah. Mereka akan sebut Lailatul Qadar bila lepas 10 malam, lepas tengah Ramadan baru orang sebut. Dia kalau sebut sekarang ni mungkin mudah terlupa. Jadi qiyam Ramadan yang kita dah ittifaq tadi, tahun ni kita nak ambil insya-Allah 30 malam qiyamul lail. Perkara-perkara yang orang-orang yang diizinkan berbuka puasa. Jadi kita dah sebut dah tadi, iaitulah puasa ni rukun. Tengok dalam kertas yang pertama ni. Rukun puasa ada 2. Rukun puasa 2 je ada. Yang pertama, berniat pada malam hari. Jadi kita kena niat pada malam. Tak boleh niat tengah hari. Puasa wajib. Kalau puasa sunat tak apa. Contohnya hari ni kita belum makan lagi. Baik, malah nak makan. Rasa malah nak pergi mana-mana, niat puasa, boleh. Sekarang boleh lagi puasa. Tapi jangan makan pagi tadi. Nanti dah sarapan kemak-kemak, nak puasa hari ni. Tak jadi lagi tu. Dia nak, jangan makan lagi. Tapi puasa wajib, puasa qada, puasa nazar, wajib niat pada waktu malam. Tak boleh niat tengah hari. Itu dia panggil orang yang rukun puasa. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi mudah ya. Mulai terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi ini dia panggil orang yang berpuasa. Dengar ada cerita budak dalam sekolah, dia terkejut bila ustaz dia mengajar bab puasa. Kau tak dengar lagi? Dia dengar ustaz dia kata, puasa ni tarikh dia menahan diri daripada makan, minum, daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Budak ni tak pernah tanya dalam kelas. Senyap, orang warak sungguh dia. Pemalu orang. Hari ni nak tanya, angkat tangan nak tanya. Cikgu dia kata stop orang lain. Beri laluan penuh kepada pelajar. Sebab dia tak je tanya. Cikgu kata tanya, apa masalah? Dia kata ustaz kata tadi puasa matahari terbit sampai jatuh, sampai matahari terbenam, matahari jatuh. Soalan saya, kalau matahari tak jatuh macam mana? Allahu akbar. Ustaz dia kata baguslah kalau macam biasa, tak tanya. Tanya pula dia bimbang takut tak boleh makan di situ.
Tengok dalam. Jadi dua sajalah. Dua perkara saja. Puasa ni yang pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu rukun. Adapun adab-adab yang kita sebut tadi, jangan buat perkara yang mungkar, jangan buat maksiat, jangan berdusta, sebab itu roh kepada puasa. Dari segi zahirnya, fizikalnya benda tu. Jadi maka kita faham di sini dua perkara yang tidak ada. Jadi perkara-perkara yang tengok dalam kertas kita ni yang saya nak sebut tentang perkara yang membatalkan puasa. Hukum perbincangan semasa berkaitan dengan puasa. Jadi kita tahu dah puasa ni batal dia dengan apa? Dengan masukkan benda-benda makanan. Perkara asas membatalkan puasa ialah makan, minum, jima, bersetubuh dengan isteri dia, haid dan nifas. Haid dengan nifas ini di antara benda yang batal puasa. Jadi kalau orang perempuan tengah puasa tiba-tiba mari haid, batal lah puasa, automatik. Tak payah kata tunggu petang lah, tak ada tunggu dah. Datang je, terap, boleh beli, boleh pergi dapur minum air. Nifas sama juga. Di antara perkara yang membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i yang membatalkan puasa itu apa dia? Sampai sesuatu ain tu makna benda, ke dalam rongga melalui liang yang terbuka. Mana-mana benda yang masuk liang terbuka batal puasa. Contoh di sini dia kata apa? Maksud jauh di situ iaitulah otak ataupun apa yang berada di antara bawah halkum ni sampai ke perut. Ini semua. Maksud liang terbuka itu iaitulah mulut, telinga, kubur dan dubur, sama laki-laki dan perempuan. Mana-mana masuk. Oleh itu, setitik air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa kerana ia adalah liang yang terbuka. Masuk ke telinga batal puasa. Tetapi setitik air yang masuk melalui mata tidak membatalkan puasa kerana mata ini tidak dikira liang yang tidak terbuka. Begitulah seterusnya. Itu perbahasan mazhab Syafi'i yang lama. Semua ini dilakukan disyarat dilakukan dengan sengaja, kias kepada makan dan minum, sekiranya lalat atau nyamuk. Ini banyak soalan. Atau debu jalan masuk ke dalam rongga, maka puasa tidak batal. Boleh teruskan. Ini kerana untuk menghindarnya adalah sangat susah, masyakkah. Kalau tempat banyak lalat lah, kalau banyak lalat tak banyak, tahanlah mulut tu. Begitu juga dengan menelan air liur. Air liur boleh telan. Tetapi jika menelan air liur yang bernajis, seperti gusi yang luka, ada darah, walaupun air liur itu jernih, dia tidak membersihkan mulutnya, maka puasanya batal. Ini perbahasan dalam mazhab Syafi'i yang kita belajar lama-lama. Sekiranya dia berkumur-kumur, masuk air ke dalam hidung, dan air itu masuk ke dalam jauhnya, tidak batal. Kecuali melampau sangat, berkumur terlalu dalam, maka ketika itu tak boleh. Sekiranya terdapat sisa makanan di celah-celah gigi, lalu dia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Maknanya kita dah gosok gigi siap dah, pergi masjid tengah solat, tiba-tiba ada je yang terkeluar, dah ada bergerak banyak dibaca-baca, jadi kemudian tertelan. Dia kata di sini tidak batal puasa, karena dia termasuk dalam perkara masyakkah, perkara yang payah. Sekiranya ia dipaksa untuk makan dan minum, puasanya juga tidak batal. Mana mari orang tak betul di kepala, mu tak makan aku tembak, makan. Sudah makan tanya, nak tambah lagi tak? Jadi ini perbahasan kitab fiqh jelas. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan. Contohnya kita duduk dia, kita korek mulut kita, terkeluar muntah, itu batal. Tapi kalau termuntah, lalu ikut, malulah orang puasa kan, perut dia kosong, lalu tepi orang jual atau bau busuk sangat, muntah. Itu tak ada. Pening kepala muntah, tak batal. Yang ketujuh, mengeluarkan air mani.
Budak-budak nakal ni buat kerja. Ini batal puasa. Yang ke-8 wal iazubillah, gila ataupun murtad. Ini batal puasa. Kitab ini tuan-tuan boleh tengok pandangan fiqh mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Ada kitab fiqh manhaji ni, fiqh mazhab Syafi'i yang sangat masyhur di dunia hari ini. Fiqh mazhab Syafi'i yang ditulis oleh 3 orang ulama daripada Syam, daripada Syria. Cantik. Jadi saya rasa tidak adil kalau saya tidak kemukakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitulah pandangan semasa ulama semasa yang bersidang di Jeddah, dia panggil Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Ulama-ulama seluruh dunia yang bersidang, mereka mengeluarkan keputusan berikut. Ini agak mungkin berbeza dengan apa yang tuan-tuan belajar, tapi saya rasa sangat relevan dengan zaman kita hari ini. Cuba tengok ada berapa senarai. Untuk mengetahui fatwa semasa mengenai perkara ini, di bawah ini dikemukakan keputusan persidangan fiqh antarabangsa Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada tahun 1418 mengenai perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Dia kata apa? Yang pertama, keputusan fatwa. Ini saya baca keputusan fatwa, bukan nak canggah dengan fatwa kita mana-mana, tidak. Saya baca yang orang ni. Kalau tuan-tuan boleh terima, insya-Allah ini menyelesaikan masalah. Yang pertama, ubat titis mata, titis telinga dan basuh telinga, ubat titis hidung atau semburan hidung, dengan syarat tidak menelan apa yang sampai ke halqum, tidak batal. Bagi orang yang terlibat dengan asma ke apa benda dalam mata. Yang kedua, ubat tablet bawah lidah yang digunakan oleh pesakit jantung. Mana kalau jantung dia serang, ketika itu dia kena letak bawah lidah. Letak dia itu tak batal. Dengan syarat tidak menelan apa yang sampai ke halqum, dia kena luat balik. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj, memasukkan alat ubatan, membasuh jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan untuk bersalin. Orang bersalin ni kalau nak, mungkin dia dah dekat nak maghrib dah, nak buka puasa malah nak ganti. Doktor nak cek dah, masuk, tidak batal. Sebab apa? Sebab bagi mereka, keputusan ulama semasa mengatakan maksud jauh rongga itu tidak hanya kepada mulut sahaja, dan tidak kepada, dia naknya apabila satu benda itu masuk kepada rongga, kepada maidah. Maidah ni usus besar, baru batal. Jadi kalau tak masuk, tak kira tu. Dan usus panjang, maka disitulah dia perbezaan pendapat, itulah yang menimbulkan hasil daripada perbincangan itu datangnya ni. Yang keempat, memasukkan teropong ke dalam salur peranakan rahim untuk atau alat untuk mencegah kehamilan. Ni alat yang orang perempuan guna ni, itu tidak batal. Yang kelima, memasukkan teropong ke salur kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray dan lainnya, termasuk juga tidak batal. Yang keenam, menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alat-alat berus gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang masuk dalam perut. Maknanya guna berus gigi tidak menjadi masalah. Yang keenam itu masalah menampal, mencabut, mengorek, mencuci gigi. Yang ketujuh, membasuh mulut berkomo-komo atau semburan mulut dengan syarat tiada bahan yang masuk dalam perut, dengan syarat tidak menelan apa yang sampai ke halqum. Yang ke-8, suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah. Yang pentingnya masuk, kita injek masuk, kecuali memberi makanan melalui pembuluh darah seperti glukus yang mengenyangkan. Jadi kalau setakat masuk air dalam darah, dalam orak tu tidak batal. Tapi kalau masuk glukus yang mengenyangkan, itu dibahaskan sebalik. Ramai ulama semasa mengatakan batal sebab dia kenyang. Yang ke-9, oksigen dan gas bius. Yang ke-10, bius menggunakan gas, bukan menggunakan cecair yang mengenyangkan. Yang ke-11, semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit, seperti krim, jeli atau plaster berubat. Yang ke-12, sesalur dan bahan perantara untuk pemeriksaan X-ray khas untuk jantung dan organ lain. Yang ke-13, teropong dalam rongga perut untuk mencari punca penyakit. Yang ke-14, mengambil tisu
hati atau organ lain untuk ujian makmal. Yang ke-15, teropong perut dengan syarat tidak masukkan apa-apa bahan cecair dalam, setakat masuk alat waya itu saja masuk. Yang ke-16, memasukkan ubat atau alat ke dalam otak. Yang ke-17, muntah secara tidak sengaja. Jadi jika tidak memberi mudarat, para doktor muslim adalah menasihati para pesakit untuk menangguhkan dulu rawatan yang meragui sekiranya sehingga selesai puasa. Jadi majlis persidangan fiqh antarabangsa ini mengatakan 17 perkara tadi, perkara-perkara yang tidak batal puasa. Jadi alhamdulillah lah, setakat yang pengalaman saya pergi bawa keputusan ini ke hospital-hospital di bulan Ramadan, para doktor mengatakan banyak menyelesaikan masalah. Sebabnya orang kena injek, setengah orang kampung dia kata tak mahu batal puasa. Habis nak tunggu malam, dia sakit dah panas, temperatur dah tinggi naik. Tunggu malam baru nak naik, nak suruh buka puasa tak nak. Aku tak mahu mati tak puasa. Semangat sungguh kan. Padahalnya kalau nak kira, orang ini ia sakit macam kes yang kita sebut tadi, kalau buka puasa pun tak ada masalah. Sebab di antara orang yang diberi kelonggaran buka puasa siapa? Orang-orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Tapi dia tak nak. Aku nak mati dengan puasa. Ubat nak juga. Nak injek tak boleh, takut batal. Jadi penyelesaiannya duduk di sini. Ada satu lagi, tambahan dari keputusan seminar fiqh perubatan yang ke-9 di Casablanca juga. Dia kata ada tambahan ini, iaitulah tentang beberapa masalah lain yang ditambah, yang saya sebut di sini, iaitulah penggunaan inhaler. Bagi orang yang asma, biasa orang ni kena guna inhaler ni kalau apa ni, kalau dia sesak nafas. Itu pun dia kata ramai ulama semasa mengatakan tidak batal puasa. Dia guna kerana gas yang masuk itu tak sampai ke maidah, dia masuk dekat paru-paru. Itu alasannya. Jadi itu di antara perkara yang disebut. Apa lagi yang tambahan di sini? Tidak batal juga suntikan insulin untuk pesakit kecil manis. Orang kecil manis dia kena guna insulin dia tu, kalau dia suntik tidak batal. Itu di antara perkara-perkara yang tidak batal yang disebut di sini. Yang saya nak tambah lagi, iaitulah tentang hukum orang-orang tua. Mana-mana orang tua yang sakit, yang tak mampu nak berpuasa, mereka boleh tak puasa. Dan kalaulah orang ini tidak ada harapan sembuh lagi, maka tak payah kita qada, kita bayar setiap hari secupak beras. Berapa sehari? Setiap hari secupak beras. Satu cupak berapa gram? Mengikut dalam kitab fiqh manhaji mengatakan 600 gram. Setiap hari bayar. Orang yang dia sakit sama juga, kemudian dia sembuh dan dia tak qada, maka orang ni kalau dah sampai tahun depan dia tak qada juga, maka dia kena puasa qada dan dia kena bayar secupak beras tambahan daripada itu, sebab dia cuai. Jadi kalau orang ni berterusan sakit tak sembuh sampai Ramadan tahun depan tak sembuh juga, tak payah kita, kalau dia tak boleh qada, kita bayar hanya dengan secupak beras saja. Jadi itu di antara perkara. Kalau ada soalan kita buka perbincangan. Yang saya nak sebut di akhir perbincangan kita ini, iaitulah tentang muhasabah sedikit kepada wanita. Mana-mana orang perempuan yang masih lagi belum melunaskan qada puasa tahun lepas. Mungkin ada. Kalau yang ada di masjid ni tak ada dah, sebab semuanya tak ada qada. Contohnya pencing belakang dah. Kita kena ingat, ada bantahan. Baiklah. Ramai lagi, alhamdulillah, tak apa, saya gurau je. Ramai lagi yang masih puasa tapi tak qada yang tahun lepas. Hari ini mula sekarang. Sekarang ni ada masa berapa hari lagi? 20 hari lagi. Sempatlah. Tolong qada. Yang ada suami, tolong bantu isteri. Saya tak suruh bangun masak sahur kat dia, dah. Bangun bersahur bersama. Puasa, Nabi SAW banyak berpuasa sunat pada bulan Syaban. Apa salahnya sekali-sekala suami bantu isteri? Salah tak? Ada. Kerja sama. Boleh tanya Cik Adik, berapa hari lagi? Oh, saya 5 hari lagi tak qada bang. Okey. Bermula hari ni kita dua bangun sahur sama-sama. Kita ingat puasa sunat, dia puasa qada. Harmoni sungguh kalau ada suami macam ni. Boleh?
Tolong balik tanya. Jangan sampai Ramadan tahun ni masih lagi tertinggal qada yang tahun lepas. Tolong SMS tanya khabar kawan-kawan kita tu. Ada. Itu ni qada puasa dah selesai. Belum lagi, tolong cepat. Masa masih ada. Cuma itu kalau orang tua-tua tak perlu lagi kita qada. Kalau dia tak mampu, terus dia bayar fidyah. Itu sajalah yang saya nak perkatakan. Adapun cerita tentang Lailatul Qadar boleh tuan-tuan tengok nanti dalam kertas ini dan akan diurai balik oleh pentazkirah kita yang banyak lagi nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit perbincangan ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi saya kemukakan peluang kalau ada soalan. Ya. Ya. Isu 8-20. Soalan yang pertama iaitulah tentang kita nak buat 8 ke 20. Ini soalan di antara yang sangat-sangat timbul di bulan Ramadan. Sepatutnya tak timbul. Asal tarawih itu sunnah. Sunnah ini termasuk di dalam, semalam saya baca satu kitab, nama dia tidak boleh mengatakan bid'ah dalam masalah-masalah ijtihad. Salah satu daripada benda ikhtilaf yang dicontoh di sini iaitulah ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf berbeza pelbagai sudut. Contohnya rakaat tarawih. Asal tarawih sunat kita buat berjamaah pada bulan Ramadan. Tapi kalau masjid ni kata oleh kerana tarawih ni kita kena nak mula awal tahun ni. Insya-Allah malam 25 Syaban kita tarawih kat masjid kita ni. Sunat ke tak sunat? Mana ada sunat tarawih awal? Tak ada. Tarawih bulan Ramadan saja. Tapi bila mari bulan Ramadan, sunat kita tarawih dan berjamaah di masjid, di surau, di balai sah. Cuma timbul isu nak 8 ke 20. Itu dari sudut bilangan dibahaskan oleh ulama. Ramai ulama mengatakan tidak ada bilangan tetap solat tarawih. Nak 20 boleh. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan aku solat tarawih di Madinah sekali dengan witir 39 rakaat. Buat sekali kat sini 39 rakaat. Lari orang nanti dah 39 rakaat. Dan ulama-ulama semasa yang besar-besar, ulama di Tanah Haram, saya tanya dia dan saya solat tarawih bersama mereka. Mereka berpegang dengan hadis salatul laili masna. Solat malam itu 2 rakaat. Jadi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata tidak lebih daripada 8, tetapi tidak ada larangan yang lebih. Kerana zaman Sayyidina Umar, zaman para sahabat melakukan 20 rakaat itu tidak ada siapa yang engkar, katalah Umar buat satu benda yang menyalahi hak Nabi. Tak ada orang engkar. Bila tidak ada engkar, tidak jadi masalah. Yang ada engkar ni mari zaman kita hari ni siapa buat 8 tak ikut sunnah. Tak ikut malah. Orang kata 8 kata ke 20 malah pula. Tak ikut sunnah. Dia terbalik dua tu. Jangan duk lain. Masjid kita nak siap 8 ke 20, yang penting kualiti mesti jaga. Jangan kita 8, 9.30 dah siap. Orang 20, 10.30 lah. Kita 8 rakaat, tapi sama dengan orang 20 dari sudut masa. Berilah peluang orang nak beribadat. Paling tidak 1 jam berdiri kerana Allah di bulan Ramadan. Lepas tu baru kita balik tidur kat rumah pun dapat tahajud penuh dengan syarat yang kita sebut tadi. Jadi masalah ini terpulang pada masjid. Tak payah bising lah dalam masalah ini. InsyaAllah. Tuan nak 8, semuanya sunnah. Nak ikut 20, sunnah dibuat oleh para sahabat. Takkan sahabat tidak menyalahi Nabi. Apalagi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar. Dan satu kitab ada dengan saya, 1000 tahun solat tarawih di Masjid Nabawi. Sejarah solat tarawih Masjid Nabawi yang dihadiri oleh ulama-ulama besar di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman kemudian, semuanya tidak ada yang engkar imam Masjid Nabawi sampai hari ini solat tarawih 20 rakaat. Mari tempat kita nak bising benda ni. Jadi kalau nak bising pergi larang dulu imam-imam besar di Masjid Haram, tukar dulu buat 8. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Salam. Ya. Niat puasa. Baik. Niat puasa, kerana hadis Nabi mengatakan man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lahu. Siapa yang tak niat puasa pada waktu malam bulan Ramadan, tak sah niat dia. Maka fiqh mazhab Syafi'i mengambil pendekatan niat kena setiap malam. Sebab puasa tu setiap hari berlainan. Cuma pandangan Imam Malik yang mengatakan boleh kita niat package.
sebulan. Niat di awal Ramadan saja aku puasa sebulan. Jadi ini digalakkan. Kita niat sebulan, tapi kita kekal dengan niat setiap malam. Sekiranya berlaku in case tak terlupa niat malam tu, kita dah niat sebulan, jadi masuk sekali insya-Allah. Takkanlah kita nak kata Imam Malik tak sah puasa pula. Nah, jadi cantik kita niat setiap malam, tetapi yang sebulan tu kalau ada juga orang kata tak payah niat, bangun sahur tu dah niat dah. Niat dah tu. Bangun sahur pun dia niat nak puasa dah. Memang ada niat. Oh, jadi tak ada niat langsung? Tak mungkin. Awak bangun sahur untuk apa? Nak puasa. Niatlah tu. Memang ada niat pun. Jadi yang kata tak ada niat sudah ada. Jadi kita buat apa ni? Itu di antara niat. Ada lagi soalan ni. Bagaimana jika solat tarawih dengan imam melakukan 10 rakaat, kemudian diikut dengan imam yang kedua 10 rakaat yang berbaki, adakah dikira berdiri bersama imam? Ya. Sebab selagi tak siap solat di masjid kita ni, imam tukar 2-3 imam rebah tak jadi masalah. Macam di Masjid Haram Mekah 2 rebah. Itu tak jadi. Dia naknya solat tarawih sampai sudah di tempat kita. Cuma timbul satu lagi soalan. Saya tolong tanya sebelum ditanya. Tapi kalau saya tanya dia memang dia nak tanya pun. Kalau kita nak solat witir di akhir malam, macam mana kita nak buat dengan imam yang awal? Nak lari tak sudah sekali ke imam. Lari tak dapat pahala penuh. Apa penyelesaian? Penyelesaiannya 2 cara. Sama ada kita salat sekali dengan imam witir di akhir malam tak payah. Tapi kalau nak juga di akhir malam sebab lebih afdal, macam mana kita nak sesat? Salat waktu imam salat witir, kita teruskan dengan salat qiyamul lail. 2 rakaat, imam salat 1 rakaat, kita tambah lagi 1 rakaat. Kita tidak witir dengan dia. Berimam dengan dia, tak witir. Jadi kita sudah sekali dengan imam, maka tambah lagi. Itu terkekalkan. Itu je cara. Jadi bangun nanti akhir malam, tahajud, barulah kita witir. Ya? Ya. Ulang. Baik. Kalau sekiranya nak witir di awal malam, sesat masalah. Sekali dengan imam. Tapi kalau nak witir di akhir malam, macam mana nak buat? Kita lari tengah jalan, seperti yang kita buat hari ni, tak dapat pahala. Qiyamul lail penuh sebab imam belum siap, kita dah siap. Maka kita teruskan solat. Sama ada nak niat tarawih, sebagaimana Imam Syafi'i kata tarawih sampai 30 berapa rakaat tadi, ataupun kita niat solat qiyamul lail. Faham? Yang 2 rakaat tadi qiyamul lail, bila imam buat 1 rakaat lagi, kita pun masuk sekali dengan imam, dia tak bagi salam, kita tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat, jadi 4 kita. Jadi 2. Bukan witir lah tu. Imam dah witir, kita tak witir. Kemudian di akhir malam baru kita witir. Itu pun boleh. Tapi kalau tanya saya, apa yang terbaik? Oleh kerana kita salat berjamaah, kalau semua makmum pakat bangun nanti nampak macam janggal. Lebih baiklah kita ambil afdal dia panggil satukan kalimah, tak nampak perpecahan. Salat witir bersama imam, nanti malam bangun nanti tak perlu lagi kita witir. Walaupun ada setengah bahagian, ada setengah ulama kata batalkan witir itu dengan 1 rakaat, kamu witir lain. Saya kata tak payah batal lah. Ibadat telah dibuat, insya-Allah Tuhan terima dengan niat kita ikhlas. Kita teruskan dengan tahajud tanpa witir yang kedua. Tauhidul kalimah, penyatuan umat lebih utama daripada khilaf-khilaf yang far'iyat, yang kecil-kecil. Banyak dah kita pecah. Nak pecah lagi dalam bulan Ramadan pun penat kita. Nah, ini di antara nasihat. Jelas ya masalah saya. Cuma saya syorkanlah kalau boleh, kalau kita nak buat tahajud 10 akhir, kita istighfar pada jemaah, insya-Allah kita akan witir di akhir malam. Jemaah datang lagi, apa pada tu dia mari. Karena orang nak, dia rasa dia tak siap. Soalan yang puasa yang tak sempat diganti, tak sempat diqada, adakah qadanya nanti denda bayar fidyah? Contohnya, betul soalannya. Soalan tadi. Tak sempat ganti. Jadi orang ni terleka. Masuk Ramadan, dia tak puasa lagi. Mana apa nak buat? Maka dia kena puasa dan dia kena bayar fidyah secukup. Kena puasa dan bayar denda secukup.
Itu dipanggil fidyah. Fidyah puasa. Tak kira lah anak kita, bapak dia kena suruh lah anak tu bayar. Kalau di bawah tanggung dengan bapak, masih lagi di rumah kita, jadi ayah dia suruh dia anak tu qada dan bayar fidyah. Baik, yang seterusnya, orang perempuan sembahyang bersendirian di bilik di rumah adalah lebih afdal, pahalanya sama dengan orang yang bersembahyang di masjid. Bagaimana pula dia bertarawih seorang di rumah? Adakah mendapat ganjaran yang sama dengan orang yang bertarawih di masjid? Tak sama. Tarawih di masjid dia dapat pahala berjamaah. Hari ini ada dua perbincangan. Al-afdal, afdal orang perempuan solat di rumah. Betul. Tetapi kalau mereka datang ke masjid dengan syarat-syaratnya, tidak berhias, tidak memakai bau-bauan, tidak ada pertandingan ratu cantik, mana pakai yang tutup aurat betul-betul lah, dan dia dapat pahala berjamaah. Nabi kita kata, jangan kamu larang hamba Allah ini, hamba perempuan Allah ini daripada rumah Allah. Itu. Kemudian kalau dia pergi ke masjid, dia menimbulkan fitnah, menyebabkan orang tak jadi tarawih, duduk tengok ke dia je. Jadi main-main di rumah lebih baik. Pergi masjid lebih baik. Kerana dia dapat dengar tazkirah, dapat dengar bacaan imam yang menarik, dan dapat lagi tazkirah yang boleh menyentuh perasaan. Kalau solat di rumah ni tak tahu, mungkin tak cukup rakaat pun ada. Tengah duduk solat, orang telefon, tengah duduk solat, anak mari, jadi macam-macam keadaan. Kita kena imbang di antara afdaliyah, afdal solat bersendiri rumah sekiranya menimbulkan masalah. Tapi pergi masjid lebih baik, kerana banyak lagi program-program yang kita boleh aturkan. Jadi sembahyang tarawih di masjid lebih baik. Bagi ruang yang cukupnya kepada muslimat, insya-Allah, dan semua ikut peraturan lah. Jangan buat benda-benda yang bercanggah dengan syariat. Apakah dianjurkan supaya di bulan Ramadan kita hanya membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran saja? Bagaimana ulama Islam tidak membaca kitab-kitab hadis fiqh di bulan Ramadan? Cantik soalan ni. Kita kena bagi dua bulan Ramadan. Satu dia panggil tilawah, tak baca Quran. Baca Quran yang kita ittifaq tadi, paling kurang kita nak baca setiap 7 hari khatam sekali. Dah. Tapi dalam bulan Ramadan juga saya nak tuan-tuan ada satu program lagi, dia panggil program tadabbur Al-Quran. Oh, dia kata kat masjid tu baca Quran, itu dia panggil tilawah. Dia panggil bacaan yang kita nak khatam. Yang kita nak tadabbur. Tadabbur lain. Tadabbur berbeza dengan tafsir. Tafsir kita baca ayat ini hukumnya gini-gini. Tadabbur coba ambil ayat-ayat yang menyentuh perasaan, ayat yang menyebut tentang kematian. Kemudian imam, ustaz, pentazkirah huraikan ayat ini bagaimana boleh menyentuh perasaan. Contohnya saya selalu ambil contoh dua ayat. Ayat kejadian langit dengan bumi yang Tuhan suruh kita berfikir. Satu ayat. Cukup dah tazkirah 20 minit memadai dah untuk tadabbur. Kemudian ayat dalam surah Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tuhan kata setiap orang bila bangun hari kiamat nanti amalannya tergantung di tekuknya. Baca kitab. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini engkau sendiri menjadi saksi kepada amalan kamu. InsyaAllah kalau tuan-tuan baca dengan tadabbur, dengan hati di bulan Ramadan yang begitu khusyuk pada Allah, tidak ada yang tidak menitiskan air mata. Teringat, bangun seorang diri. Surat amalan, catatan tergantung di tengkuk. Kita akan baca seorang-seorang apa yang kita baca. Apa yang kamu buat waktu kamu dulu. Apa yang kamu buat waktu Allah beri rezeki pada kamu. Apa yang kamu buat, apa yang kamu buat. Tak ada satu yang tersembunyi. Ketika itu insya-Allah tuan-tuan akan mengalirkan air mata, akan menambahkan iman kita kepada Allah. Ini dipanggil tadabbur Al-Quran. Pihak masjid boleh bincang, cari ayat-ayat yang menyentuh tentang hati, yang menyentuh tentang alam kubur. Minta satu ayat ini, cari pentazkirah, jemput khas, beritahu kepada ustaz, kami nak tadabbur ayat ini. Jadi kalau tidak, ustaz dia mari tak tahu tajuk apa, dia cerita apa yang dia, mintalah ustaz homework lah sikit, buatlah satu kajian sikit, ambil masa. Tapi kalau dia kata nak tadabbur setengah jam, saya nak 5,000, ambak dia balik cari ustaz lain yang lebih baik. Kerana ustaz yang mari dengan sampul ini tak akan masuk dalam hati. Yang masuk dalam hati kita insya-Allah orang yang ikhlas, orang yang bercakap dengan ikhlas dari hati ke hati. Ada juga minta maaf lah, kadang-kadang saya terkasar sikit sebab
Saya pun malu juga bila orang repot saya, ustaz, kawan-kawan ustaz dah mahal lah sekarang ni. Saya kata saya belum ada rate lagi. Karena tu saya tak minta maaf lah. Itu muhasabah untuk kita sama. Jadi nak tadabbur berbeza dengan tafsir. Ambil ayat-ayat yang menyentuh perasaan. Kalau boleh ayat ini setelah ditadabbur, dipahami artinya, isi kandungnya, balik rumah, bangun solat tahajud malam-malam, tutup lampu, baca ayat ini, biar kita sendiri merasai seolah-olah kita bangun berdiri di hadapan Allah pada waktu itu. Apa yang kamu nak jawab depan Tuhan Allah? Al-Quran mana tak menyentuh? Orang kata kalau nak menangis, masuk motivasi apa tahu, 2-3 hari bayar 1,200 boleh menangis. Lepas balik yang menangis tu salat tak juga, yang tak utuh aurat juga. Itu bukan tadabbur, itu tengok video-video yang ditayang, menangislah ketika itu. Tapi kesan hati ini apabila kita berinteraksi dengan hati sendiri, itu di antara. Ambillah peluang yang besar di bulan Ramadan. Dapat atau tidak pahala jika kita beri makan orang yang berbuka puasa, di mana orang itu hanya berpuasa tapi tak salat? Jangan tanya. Setiap orang datang, Assalamualaikum, salat? Tak salat, keluarlah. Tak payah tanya. Dah nampak dia puasa, kita niat nak jamu orang berpuasa, kita pun tengok dia puasa, makan. Tak ada masalah. Kan berlaku cerita kan, di zaman sahabat dulu, yang zaman dulu yang bagi sedekah kepada pelacur, bagi sedekah kepada orang kaya, bagi sedekah. Semua yang dia bagi sedekah tu jatuh ke tangan orang-orang tak baik. Dia fikir macam mana? Aku tak tahulah. Yang penting waktu aku bagi sedekah tu, aku nak bagi kepada orang tu. Allah beri mengikut niat dia, insya-Allah. Jangan ada cek banyak orang. Saya bimbang nanti orang nak bagi cek, beratur dulu. Yang tak salat balik. Bertumbuk nak buka puasa. Dah. Ada ke salat witir 3 rakaat 2 salam kerana 2 kali salat, berbanding 3 rakaat 1 salam, boleh dua-dua. Kalau kita nak cepat, salat 3 rakaat terus. Tapi jangan jadi maghrib, tak ada tahiyat awal. 1 2 3 tahiyat awal. Nak 5, teruskan. 1 2 3 4 5 duduk tahiyat awal, tahiyat akhir 1 je. 7 boleh. Itu semua ada riwayat yang Nabi kita lakukan sedemikian. Tapi kalau kita nak 3, buat 2 je. 2 1. Kalau nak teruskan. Dua-dua kaedah itu boleh kita buat. Wallahu a'lam. Imam pun kalau nak buat kena beritahu. Insya-Allah malam ni saya nak tarawih dan nak witir 3 rakaat terus. Bagi tahu. Kalau tidak lagu nanti setengah bangun, setengah duduk, apa jadi? Hara pula kita dah. Jangan jadi macam solat pagi Jumaat baca surah Jadah. Pernah saya solat di Masjid Nabawi tahun dulu. Majoriti jemaah rokok ketika imam sujud tilawah. Orang Melayu pun ramai juga rokok. Saya tanya, awak solat subuh ke tak masjid kat kampung? Solat ustaz. Habis pergi rokok buat apa? Imam sujud jadah. Confuse. Dia main confuse, tak ada apa. Macam-macam cerita lah. Kita mari. Patut kita dah lama kan. Kenapa nak pergi solat Jumaat subuh tu? Sebab imam sujud jadah. Tak imam sujud di masjid tu, rokok pula dia. Dia kata, apa nak buat ustaz dengan solat saya? Kata kita bincang lain lah. Saya tak. Habislah setakat. Ada lagi soalan? Amat. Alhamdulillah. Memadailah setakat itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangin ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Ramadan yang datang ini Ramadan yang terbaik untuk kita, dan kita isinya dengan sepenuh mungkin. Aqulu qawli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr.